Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat malam sahabat-sahabat semua. Kita bertemu dalam pertemuan santai sirah. Namun tidaklah terlalu santai sebab begitu banyak pengajaran yang kita dapat daripada kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika mana perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Lu ahlan wa sahlan kepada para sahabat semua. Kita buat live di dua tempat, di Instagram Umar_Aziz Official dan juga di Facebook page Umar Aziz, supaya kerana setiap orang ada segmen dia. Yang bahagian Instagram ada peminat dia, di bahagian Facebook ada yang peminat dia. Lalu mudah-mudahan insya-Allah kita beroleh manfaat insya-Allah pada perkongsian daripada santai sirah pada hari ini. Lalu sebelum saya mula, saya mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu tag rakan-rakan, kerana kebanyakannya baru sahaja selesai salat fardu maghrib, kemudian ada doa dan lain-lain. Lalu mohon sebaik untuk tag rakan-rakan, untuk jemput rakan-rakan dan bantu share. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat daripada sirah. Bahkan mungkin sebelum ini banyak orang menyangka sirah itu boring, sirah itu tak ada pengajaran. Tapi bila kali pertama dia dengar tentang sirah, moga-moga dia akan terdetik untuk lebih mendalami, menghayati tentang kisah hidup insan mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan-ahlan kepada para sahabat, saya nak raikan dahulu di ruang komen. Saya tak dapat nak baca komen di Instagram, tapi saya akan meraikan komen yang berada di Facebook page. Ahlan-ahlan Laila Umar, Senyum Pagi, Yati T, kemudian Mahzia Osman, kemudian Allah Sayyidina Muhammad, Galid Spread, Wahidah Zaha, Nur Liza AJ, Ayu Syafira, Izzubaidah Zuraida, Marwani Ahmad, Nur Aini, Muhammad Tab, Faradillah Uthman, Suhaimi Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi, kepada yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azian Abu Hassan, Nani Hayati, Sharifah Anul dan juga semua sahabat yang lain. Selamat bertemu dalam ukhuwah di secara virtual. Kita kebanyakan daripada kita mungkin pernah jumpa, ada yang tak pernah berjumpa antara satu sama lain. Moga-moga Allah kekalkan ukhuwah ini bukan sekadar di dunia, namun mudah-mudahan hingga ke syurga. Dan mudah-mudahan ukhuwah yang kerana Allah ini berkekalan. Bukan senang nak berukhuwah kerana Allah. Bahkan antara 7 golongan orang yang mendapat kelayakan untuk berada di tempat VVIP di padang mahsyar di bawah naungan arsy Allah, antaranya adalah 2 orang yang bertemu dan berpisah berkasih sayang kerana Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut. Lalu sebelum saya mula, saya mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu sharekan, untuk bantu tag rakan-rakan. Kita ajak kawan-kawan kita, mungkin ada yang mana belum lagi selesai solat. Moga-moga insya-Allah lebih ramai yang beroleh manfaat. Okey, kita nak sambung daripada kitab Ar-Rahiqul Maktum yang berada di sebelah kiri ini, kerana supaya orang tahu apa dia punya rujukan daripada kitab mana. Lalu mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu teruskan, bantu tag, bantu share dan sharekan learning point, supaya orang yang kali pertama yang baru join tahu apa yang sedang kita bincangkan. Ahlan-ahlan Kak Ramlah Rimon, Abang Hasim, Kak Nani Hayati dan juga Kati Khairuddin, Nurliza AJ dan semua yang lain. Maka kita nak sambung perkongsian kita. Kita dah tiba pada muka surat 262. Muka surat 262. Kita dah tiba pada ketika mana isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai. Yang mana ketika mana isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai, maka kita dah tiba pada bab yang tersebut. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di sini penulis buku menukilkan riwayat daripada Aisyah, kisah daripada Aisyah radhiyallahu taala anha yang ada dalam Sahih Bukhari bersama dengan syarahnya. Maka kata Aisyah, ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, bila Nabi tiba di Madinah bersama dengan para sahabat baginda, wa'aka Abu Bakr wa Bilal, dua orang sahabat Nabi ini sakit teruk, itulah Abu Bakar dan Bilal. Dan daripada situlah semalam kita dah kongsikan bahawa sebab itulah Madinah nama asalnya adalah Yathrib. Yathrib ini ada banyak makna, berbelas makna. Namun semua makna Yathrib adalah makna yang tidak baik. Antaranya adalah bumi yang berpenyakit, bumi yang tak elok. Maka sebab itulah banyak para sahabat Mekah bila mereka sampai ke Madinah, pada waktu itu mereka jatuh sakit. Maka kata Aisyah, ketika mana ayah dia jatuh sakit, fadakhaltu alaihima, kata Aisyah, aku menziarahi ayahku Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, fakultu, maka aku pun berkata dengan ayahku, wahai ayah kesayanganku, kaifa tajiduka, bagaimanakah keadaanmu? Muka surat 262. Sebab saya dimaklumkan ramai yang dah ada buku, ramai yang buku dah sampai. Kita berada pada muka surat 262 pada perenggan yang kedua. Lalu Aisyah ziarah ayah dia jatuh sakit bila sampai di Madinah kerana cuacanya tidak elok, keadaannya tidak elok. Maka waktu itu Abu Bakar dan Bilal radhiyallahu taala anhuma menjawab dengan apa, dengan syair-syair yang berikut. Sebab waktu itu mereka demam, idza akhadathul humma, bila mereka demam dan kerana rindukan cuaca Kaabah, suasana Baitullah yang mana pada waktu itu lebih elok daripada Madinah. Maka pada waktu itu berkatalah Abu Bakar, kullu mri'in musabbahin fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi. Apa kata Abu Bakar dalam syairnya, setiap orang selalu berada bersamping dengan keluarganya. Dan itulah orang Mekah, keluarga mereka adalah daripada Mekah, orang-orang Muhajirin. Sementara kematian lebih dekat daripada tali sandalnya, tali kasutnya, tali selipernya. Lalu kematian itu sangat dekat, nak menggambarkan cuaca Madinah tidak sesuai dengan penduduk Mekah. Kerana Yathrib pun memberi makna keadaan yang tak elok dan perkara yang tak elok. Dan kemudian sementara bila demam sudah hilang daripada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, dia menguatkan suaranya lalu bernada bersyair, kerana orang Arab mereka memang suka bersyair. Maka apa kata Bilal, ala laita syi'ri hal abitanna laila biwadin wa hawli idkhir wa jalil. Apa kata Bilal, andai sahaja aku dapat menghabiskan satu malam di sebuah lembah yang di sekelilingku ada pokok izkhir dan orang-orang yang mulia. Itulah keluarga para sahabat Nabi. Tapi kat mana? Izkhir. Izkhir banyak di mana? Itulah di kota Mekah. Semoga suatu hari aku membawa air daripada Madinah, semoga genangan dan bayangan tampak bagiku. Itu kata Bilal. Apa kata Bilal radhiyallahu taala anhu, bagaimana melanturkan syair mengingatkan Mekah, cuacanya, keadaan dia. Maka bila Aisyah nampak keadaan yang menyayatkan hati, menyedihkan daripada bapanya Abu Bakar dan daripada Bilal yang terkenangkan akan Mekah, bumi yang mereka datang, dan Madinah tak sesuai dengan mereka cuacanya pada waktu itu, maka kata Aisyah, maka ku datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ku sampaikan khabar mereka berdua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ya Allah, habib ilainal Madinah, jadikanlah kami mencintai Madinah, kahubbina Makkah, seperti mana kami cinta kepada Mekah, au asyadda ubba, bahkan ya Allah jadikanlah cinta kepada Madinah lebih daripada cinta kami kepada Mekah. Daripada sini kita nampak Nabi doakan supaya kecintaan kepada Madinah itu lebih daripada cinta kepada Mekah. Bahkan Nabi SAW doakan, daripada sini datangnya doa Nabi, wasahhiha, ya Allah jadikanlah Madinah ini kekal sejahtera, kekal afiah, wabarik fi sa'iha, dan jadikanlah apa-apa yang berada di Madinah daripada sukatan-sukatannya. Itulah waktu itu sukatan-sukatan yang diberi nama oleh penduduk Madinah adalah sa'. Sa' ini dia lebih kurang beberapa kilo. Dia adalah sama seperti 4 mud.
Sukatan ni maksudnya bekas. Orang dahulu bila mereka berjual beli, mereka gunakan sukatan, mereka gunakan bekas. Bukan seperti zaman kita gunakan kilo, timbangan. Kita guna wazan, guna timbangan, guna liter, guna wazan, timbangan. Orang dahulu bila berjual beli tepung, gandum, korma dan lain-lain, mereka berjual beli menggunakan sukatan. Ada bekas dia. Kalaulah kita pergi ke ada satu muzium di Madinah, maka waktu itu dia tunjukkan bekas yang ada daripada zaman Nabi. Bekas daripada zaman Nabi, mereka buat satu sukatan yang sama, sebiji macam sukatan daripada zaman Nabi SAW. Tetapi harga dia mahal. Harga dia mahal. Sebab penulis buku tu bila nak beli sukatan, nak dapatkan sukatan itu, maka dia keluarkan harga yang mahal. Cintanya kepada sirah Nabi SAW, dia beli sukatan itu supaya dia boleh faham hadis-hadis tentang sukatan. Lalu harga dia mahal. Waktu tu saya tak mampu nak beli sukatan itu. Dia ada satu sukatan yang besar. Mud dia adalah 1/4 daripada satu sok. Sok eja dia sad alif ain. Mud ejaan dia mim dal. Lalu itu adalah sukatan-sukatan yang digunakan oleh penduduk Madinah. Lalu Nabi doakan, ya Allah berkatilah pada sukatan-sukatan yang digunakan oleh penduduk Madinah, pada sok mereka, pada mud mereka, wangkulha, dan ya Allah pindahkanlah hummaha, penyakit mereka, faj'alha, maka jadikanlah penyakit itu dipindahkan bil Juhfah, di satu tempat yang bernama Juhfah. Dan dekat sini kalau dalam terjemahan, yang menterjemahkan ini tidak menulis perkataan itu. Dia tak menterjemah sampai itu. Lalu kita boleh tambah. Kadang-kala penterjemah dia terlepas pandang, ataupun kadang-kala penterjemah dia terjemah bukan daripada sudut word by word, dia terjemahkan secara jumlah. Maka sebab itulah kalau kita tengok dalam terjemah, dan jadikanlah kenyamanan pada Madinah untuk kami bermukim. Itu yang dia sebut. Namun sebenarnya dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum yang asal, maka di situ doa Nabi berbunyi wangkul hummaha, dan singkirkanlah demamnya. Singkirkanlah demamnya, maksudnya pindahkanlah penyakit-penyakit berada di Madinah ini. Pindahkan kat mana? Dan letakkanlah di satu tempat bernama Juhfah. Kenapa Nabi minta untuk dipindahkan ke Juhfah? Kerana ada beberapa sebab. Antara pandangan para ulama hadis adalah kerana penduduk Juhfah pada waktu itu mereka adalah orang-orang yang banyak menyakiti Nabi. Dan antara pendapat mengatakan kerana kat Juhfah waktu itu tak ada sesiapa. Maka sebab itulah kalaulah kita tengok dalam riwayat yang lain, Aisyah berkata, pada satu malam aku bermimpi, aku nampak satu wanita tua keluar daripada Madinah. Bila aku khabarkan kepada Nabi SAW, maka sabda Nabi SAW, itulah penyakit yang keluar daripada Madinah berkat daripada doa Nabi. Maka sebab itulah kita nampak Madinah pada zaman kita. Bahkan kalaulah kita baca hadis dalam Madinah, bagaimana Madinah itu Allah pelihara daripada penyakit-penyakit yang merebak. Daripada penyakit-penyakit yang merebak. Dan maka daripada sini kita nampak kelebihan Madinah. Bagus untuk kita mencintai Madinah. Sebab dalam riwayat kita boleh nampak Nabi SAW berdoa, ya Allah jadikanlah kami mencintai Madinah kahubbina Makkah, seperti mana kami mencintai Mekah. Bahkan lebih daripada kami cinta pada Mekah, kami mencintai Madinah. Dekat sini kita dah nampak kelebihan Madinah pada Nabi SAW. Nabi minta supaya para sahabat, supaya manusia mencintai Mekah lebih daripada Madinah. Lalu daripada sini kelebihan Madinah yang amat besar yang kita boleh nampak. Ahlan wa sahlan kepada para sahabat semua. Terima kasih Kak Wan Norma, Mahzia Uthman, Laila Umma, Kak Kati Khairuddin. Masya Allah, banyak sahabat yang bersama. Lalu saya mohon dia sebaik para sahabat untuk bantu tag rakan-rakan, untuk bantu sharekan, untuk bantu kongsikan. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat daripada santai sirah yang kita kongsikan pada waktu ini, insya-Allah. Lalu itulah kata penulis buku, sampai di sini berakhirlah sebahagian kehidupan Nabi SAW untuk satu tempoh dakwah Islam yang baginda telah tunaikan dengan sempurna, iaitulah tempoh kehidupan Nabi di Mekah. Maka habislah kisah hidup Nabi di Mekah bila Nabi dah mula sampai di Madinah. Kata penulis buku, di bawah ini kami sajikan secara ringkas fasa Madinah
Nabi SAW, Allah jualah yang memberi kekuatan dan taufik untuk kita menghayati sirah baginda Nabi SAW. Ahlan Tuan Muhammad Razali, Ayu Syafira, terima kasih, Rahila Junid, Siti Mazura dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Okey, apa kata kita baca nama-nama kelebihan-kelebihan Madinah yang lain? Banyak sebenarnya kelebihan Madinah. Yang tadi kita dah nampak Nabi doa supaya kita mencintai Madinah lebih daripada kecintaan kepada Mekah. Hadis riwayat Aisyah yang ada di dalam Bukhari. Antaranya adalah ada satu hadis ini yang mana Allah semalam Ustaz Fahmi dah sharekan hadis tentang galakan untuk kita minta usaha untuk meninggal dunia di Madinah. Namun ada lagi hadis-hadisnya yang kemudian tadi kita nampak bagaimana Nabi menggalakkan kita doa supaya kita mencintai Madinah lebih daripada Mekah, bahkan lebih daripada tempat yang lain. Antara kelebihan Madinah yang lain, kat sini banyak. Saya ambil daripada kitab Ad-Durarul Mansur. Ad-Durarul Mansur bukanlah kitab hadis, ini adalah kitab yang terkini. Okey, Nabi SAW doakan, Nabi jamin syafaat. Asy-syafa'atu liman sabara ala la'wa'il Madinah. Syafaat untuk orang yang bersabar atas kesusahan yang dialami di Madinah wa syiddatiha. Sebab itulah dibawakan hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis riwayat Imam Muslim, yang mana kata Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang itu bersabar ala la'waiha wa syiddatiha, atas susah payah, atas apa yang berlaku di Madinah, illa kuntu lahu syahidan aw syafi'an yaumal qiyamah, kecuali aku akan menjadi pemberi syafaat kepada orang yang bersabar atas kesukaran, atas susah payah ketika mana dia berada di Madinah. Maka kita belajar satu lagi hadis yang baru daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kelebihan orang yang mampu bersabar untuk apa-apa yang berlaku di Madinah. Kerana Madinah pun pernah diuji teruk. Kalaulah akan datang kita berkesempatan, kita akan membaca kisah tentang peristiwa Harrah yang berlaku pada awal tahun 70 Hijrah, 70 ataupun tahun 60 Hijrah. Pada waktu itu bagaimana pada tahun 62 Hijrah, pada waktu zaman Yazid bin Muawiyah, bagaimana penduduk Madinah pernah dibunuh selama 3 hari 3 malam. Itu ujian-ujian yang pernah berlaku di Madinah. Sebab itu bila kita masuk kepada perkuburan Baqi', ada satu perkuburan yang sangat besar di sebelah kiri Baqi', yang mana ini satu perkuburan yang besar. Itulah syuhada Harrah, para sahabat, para tabi'in yang mati ketika mana peristiwa Harrah. Bagaimana para sahabat waktu itu, para sahabat yang muda, tapi waktu itu mereka sudah berusia, mereka dibunuh, yang wanita dirogol, yang kanak-kanak dibunuh selama 3 hari. Madinah pun pernah dilalui kesukaran-kesukaran. Lalu sebab itulah Nabi SAW mendoa, Nabi SAW memberi jaminan, barang siapa yang bersabar, la yasbiru ala la'waiha wa syiddatiha ahadun illa kuntu lahu syahidan aw syafi'an yaumal qiyamah. Hadis riwayat Muslim daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, barang siapa yang bersabar di atas susah payah, kesukaran ketika mana dia duduk Madinah, maka pada waktu itu Allah akan memberikan dia syafaat. Nabi SAW akan memberi syafaat untuknya pada hari kiamat. Maka inilah keadaan Madinah. Kita baca satu hari satu kelebihan. Kita dah pernah baca tentang kelebihan, itulah dia mati untuk meninggal di Madinah. Kemudian tadi kita baca bagaimana Nabi doa supaya manusia itu mencintai Madinah seperti mana Mekah, atau lebih daripada kecintaan pada Mekah. Dan yang ketiganya itulah syafaat untuk orang yang mampu bersabar ketika mana berada di Madinah. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, ahlan-ahlan Nadia dan juga sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih kepada yang baru join. Mohon jasa baik untuk bantu share, untuk bantu tag rakan-rakan, untuk bantu kongsikan. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Okey, lalu seterusnya kata penulis buku Al-Hayatu fil Madinah. Kita mula masuk pada bahagian yang baru, itulah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, ataupun penterjemah menterjemahkan sebagai fasa di Madinah. Maka kata penulis buku, yumkinu taqsimul ahdil madani ila thalathi marahil. Mungkin tempoh di Madinah itu kita boleh fahami dengan kita bahagikan menjadi 3 peringkat. Muka surat 264. Lalu ada 3 peringkat yang kita boleh fahami daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Peringkat yang pertama, marhalatun uthirat fiha al-qalaqil wal fitan. Peringkat yang pertama adalah peringkat pengasasan masyarakat atas etika Islam, yang mana pada waktu itu masih lagi peringkat untuk menghilangkan fitnah-fitnah, ujian-ujian yang berlaku daripada kalangan penduduk Madinah. Yang kedua, peringkat perjanjian damai dengan musuh-musuh dan orang-orang yang masih lagi belum beriman. Bagaimana Nabi SAW buat perjanjian dengan orang-orang yang belum lagi beriman daripada kalangan penduduk Madinah. Dan yang ketiga, barulah nanti kita akan baca di hujung buku, marhalah dukhulin nasi fi dinillahi afwaja. Peringkat bagaimana manusia mula memasuki agama Allah, bagaimana tetamu dan manusia mula memasuki agama Allah berbondong-bondong dengan ramainya. Lalu inilah 3 peringkat yang kita akan baca ketika mana kita nak fahami tentang fasa ketika mana baginda Nabi berada di Madinah. Saya mohon izin untuk minum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kata penulis buku, maka peringkat yang pertama, bila Nabi sampai sahaja di Madinah, bagaimana Nabi mengasaskan masyarakat atas etika Islam. Umat Islam yang baru masuk Islam ini, bagaimana mereka boleh menjadi ejen untuk agama Islam. Bila orang tanya Islam tu mana, bukan sekadar pada penulisan. Islam itu bukan sekadar pada Al-Quran, tetapi akhlak Islam, sikap Islam, kepercayaan yang jitu, akhlak yang utuh berada pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pengukuhan dakwah. Oleh itu, fasa yang pertama dipenuhi dengan goncangan dan fitnah daripada dalam. Daripada situlah bagaimana Nabi atasinya. Pada peringkat ini pula, musuh-musuh daripada luar bergerak menuju ke Madinah untuk menghentikan perkembangan ini. Peringkat ini berakhir dengan termeterainya perjanjian Hudaibiyah yang terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Selama 6 tahun, itulah fasa yang pertama. Selama 6 tahun, bagaimana Nabi SAW berhadapan dengan orang munafik yang berada di Madinah, berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. Nabi berhadapan dengan musuh-musuh yang datang daripada luar. Itulah orang Quraisy yang setiap tahun datang untuk menyakiti Nabi SAW. Maka ini adalah fasa yang pertama. Fasa Nabi uruskan dalaman daripada kalangan penduduk Yahudi yang berada dalam Madinah, daripada kalangan penduduk-penduduk yang masih lagi munafik, dan juga cabaran-cabaran daripada luar. Namun fasa ini, kata penulis buku, bila kita perhatikan dalam sirah, ianya berakhir pada bulan Zulqa'dah, bulan 11 pada tahun 6 Hijrah. Peringkat yang kedua, ini adalah peringkat perjanjian damai dengan musuh ketat. Itulah dengan orang Quraisy dan juga pihak yang lain, serta dakwah baginda kepada raja-raja pemimpin dunia. Maka bila Nabi dah tak perlu risau dengan ancaman daripada musuh ketat orang Quraisy kerana dah ada perjanjian Hudaibiyah, maka terus Nabi hantar surat, Nabi kenalkan Islam, Nabi ajak masuk Islam kepada siapa? Kepada raja-raja dunia. Itulah Raja Kisra, Raja Kaisar. Dalam kitab Suwarun min Hayatis Sahabah disebut ada lebih kurang 6 surat yang Nabi hantar kepada 6 raja utama dunia. Demikian juga dakwah Nabi kepada pemimpin di negeri-negeri yang kecil. Dan ini berakhir dengan berlakunya pembukaan kota Mekah pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah, yang kita dah pernah kongsikan tentang peristiwa pembukaan kota Mekah. Maka ini adalah fasa yang kedua. Fasa yang pertama daripada permulaan hijrah sampailah tahun 6. Fasa yang kedua daripada awal tahun yang ke-7 hijrah sampailah tahun yang ke-8 hijrah.
Dan fasa yang ketiga, inilah fasa gembira, fasa bagaimana Allah tunjukkan hasil dakwah baginda kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, Anis Suzita, terima kasih kepada yang bantu di ruang komen, Rukiah Dasiran, Nani Hayati, Suhaimi Ahmad, saya hargai sangat-sangat. Terima kasih kepada para sahabat yang bantu share di ruang komen, supaya yang datang kemudian pada waktu itu, betul Kak Nurian Hassan yang lewat boleh bantu baca di ruang komen supaya boleh faham apa yang telah kita bincangkan. Dan kemudian fasa yang ketiga adalah fasa yang menggembirakan baginda, membahagiakan Nabi. Kenapa? Inilah fasa yang mana tetamu mula masuk dan manusia mula masuk kepada agama Allah. Seperti mana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Fatah, wa ra'aitan nas, dan kamu akan melihat manusia wahai Muhammad, yadkhulun, mereka mula masuk pada agama Allah, afwaja, berbondong-bondong dengan jumlah yang banyak. Sebab itulah kata penulis buku, inilah fasa yang ketiga, peringkat menerima tetamu serta masuknya manusia secara berbondong-bondong ke dalam agama Allah. Sebab itulah nanti bila kita ada peluang, kita nak membaca tentang apa yang ada dalam Masjid Nabawi, salah satu daripada tiang yang ada dalam Masjid Nabawi dalam Raudah, nama dia Ustuwanah Wafd ataupun Ustuwanah Wufud, tiang menerima delegasi. Sebab pada fasa yang ketiga ini dah mula delegasi berbondong-bondong datang jumpa Nabi, beriman kepada Nabi. Kerana pada waktu itu antara kuasa besar tanah Arab adalah orang Quraisy. Orang Quraisy adalah antara penentu apa yang berlaku pada tanah Arab. Sebab itu selagi mana orang Quraisy tak masuk Islam pada pembukaan kota Mekah, orang Arab di sekeliling waktu itu mereka tak beriman. Tapi bila orang Quraisy jatuh, orang Quraisy waktu itu pun mereka masuk Islam dengan rela. Sebab Nabi tak paksa, Nabi SAW maafkan mereka, dan Nabi tak paksa mereka masuk Islam, namun mereka masuk Islam. Bila seluruh bangsa Arab tengok orang Quraisy yang merupa penjaga Baitullah masuk Islam, di situlah berbondong-bondong manusia masuk Islam. Dan sebab itulah pada waktu itu ada satu tiang dalam Raudah yang mana kebiasaannya Nabi SAW terima delegasi. Ada delegasi yang Nabi terima dalam rumah baginda, ada yang Nabi terima pada tiang tersebut. Maka sebab itulah kita boleh nampak tiang delegasi di sebelah kiri yang berada dalam Raudah. Nanti bila kita ada tiba waktu dan apa masa kita baca di situ. Maka inilah peringkat yang ketiga. Kata penulis buku, peringkat ini berlangsung sehingga meninggalnya Rasulullah, daripada selepas pembukaan kota Mekah sehingga meninggalnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Maka sekarang ni kita nak membaca tahap pertama, bagaimana Nabi mengubah Madinah yang tidak stabil kepada Madinah yang bercahaya. Maka sebab itulah kata penulis buku, tahap yang pertama, keadaan yang tidak berapa stabil ketika mana Nabi tiba di Madinah. Manakan tidak, kerana penduduk Madinah pada waktu itu mereka baru sahaja selesai daripada perang saudara yang telah berlangsung lebih daripada 120 tahun. Maka pada waktu itulah cabaran Nabi dalam untuk mengatasi keadaan Madinah yang tidak stabil. Kata penulis buku, al-halatur rahinatu fil Madinah indal hijrah, keadaan dalaman Madinah ketika mana Nabi SAW berada di Madinah. Maka kata penulis buku, makna hijrah bukan hanya sekadar untuk menyelamatkan diri daripada fitnah dan cemuhan. Tetapi sebenarnya, kalaulah contohnya kita sangka para sahabat muhajirin bila dah berhijrah datang ke Madinah hanya bahagia-bahagia. Tidak, itu bukanlah makna hijrah. Sebenarnya hijrah itu sebenarnya berpindah daripada satu keadaan kepada ujian yang lain. Kadang-kadang kita nak berhijrah pun, nak daripada maksiat kepada ketaatan, ada ujian tersendiri, ada keadaan tersendiri. Sebab itulah kata penulis buku, apakah maksud hijrah? Maksud hijrah adalah seperti berikut, yang kita akan baca esok insya-Allah. Kita akan baca esok, lalu mudah-mudahan insya-Allah bermanfaat apa yang kita dah kongsikan dalam tempoh 30 minit ini. Lalu insya-Allah kepada para sahabat yang nak join, saya bagi nama program ini Sahabat Quran, supaya kita nak dekat. Sahabat maksudnya dekat, teman. Lalu walaupun mungkin kita baca tak lancar, kita tak boleh membaca, ini sebenarnya saya pergi daripada basic. Lalu kepada para sahabat yang mana nak join, maka insya-Allah jam 9 nanti, kejap lagi jam 9 kita mulakan benda baik, kita mulakan benda baik. Kalaulah 15 minit pun 15 minit.
kalaulah kita buat mana yang kita mampu, lalu insya-Allah jam 9 nanti kita akan mulakan. Boleh tengok pada Facebook saya Umar Aziz dan juga Facebook Madrasah Tahfiz Al-Quran Hidayatul Muttaqin, kerana ini anjuran mereka. Boleh tengok di sana insya-Allah. Dan kerana saya pun tak ada tim untuk guna OBS dan lain-lain, saya akan sekadar tunjukkan gambar Al-Quran. Lalu ini peringkat permulaan, yang penting dengar suara, kita boleh bersama. Ini permintaan daripada Madrasah Tahfiz Al-Quran Hidayatul Muttaqin untuk saya buat program ini bagi mereka. Maka saya harap para sahabat yang nak join boleh. Kita mulakan daripada surah Al-Fatihah pada malam ini secara asas. Adapun kalaulah nak tunggu yang tinggi-tinggi, ini bukan tempatnya. Kita pergi daripada yang asas. Dan kita tidak pergi terlalu detail kepada teori-teori, kerana teori kita akan buat sharing di klinik ngaji Kuba. Tetapi ini sekadar yang asas. Boleh join di Facebook Umar Aziz juga, dan boleh raikan juga di Facebook page Madrasah Tahfiz Al-Quran Hidayatul Muttaqin. Saya berhenti di sini. Terima kasih kepada yang berterusan komen. Safia Sapian, Marwani Ahmad, kemudian Rokia Dasiran, Hasbah Fauzi, dan juga semua sahabat Nurliza, Laila Omar, Zahratul Jannah, Wan Nurma, Siti Mazura, Muhammad Asim, Aini Osman, Nazul Kifli. Lalu mungkin tak sampai 10.30, sebab saya pun tenaga dah tak ada. Kalaulah satu kelas saya boleh buat sejam setengah, tapi sebab pagi tadi tengah hari kemudian ada program-program yang lain, saya minta maaf, saya minima setengah jam. Tapi kalaulah yang lebih itu berdasarkan kemampuan saya. Walaupun Masya Allah bagus kita banyakkan masa dengan Al-Quran 9 sampai 10.30, tetapi sahabat-sahabat saya nak maklumkan, sebenarnya nak berkongsi ilmu ni tak susah. Yang banyak habis masa adalah nak buat persediaan untuk menyampaikan. Sebenarnya untuk menyampaikan 30 minit punya perkongsian, dia punya homework tu, nak mencari tu supaya tidak berlaku kesilapan. Kadang-kadang sejam ke sejam setengah. Lalu bayangkan pagi ada hayati Quran, kat situ dah habis banyak masa. Sejam, bukan habis banyak masa, syukur kerana masa digunakan untuk mengkaji, untuk mutalaah. Lalu sebenarnya itulah, banyak orang sangka sebenarnya nak berkongsi ilmu itu adalah mudah, tapi sebenarnya persediaannya adalah banyak. Lalu sebab itu saya nak juga berkongsi ilmu, kerana ini permintaan daripada pihak madrasah. Saya tak mampu nak bagi kepada mereka daripada sumbangan duit, tetapi saya nak berkongsi daripada apa yang mereka minta, daripada sudut untuk ajar Quran. Namun memang betul bagus kita banyakkan masa dengan Al-Quran. Namun insya-Allah yang saya mampu minima 30 minit. Berapa banyak yang kita dapat, kerana Allah tak lihat banyak ataupun sedikit, namun yang Allah lihat adalah istiqamahnya kita. Lalu sebab itulah semua kelas kita semua setengah jam paling minima. Kalau kita mampu, kita buat lebih insya-Allah. Doakan mudah-mudahan insya-Allah. Lalu kepada para sahabat yang dah dapat buku, saya ucapkan tahniah, buku Ar-Rahiqul Maktum. Kepada yang belum, sabar, kerana post laju pun ada keadaannya, kerana banyak orang yang post dan lain-lain. Insya-Allah akan sampai. Biar sampai selamat, biar lambat asalkan selamat. Dan kepada yang masih lagi nak membeli, boleh sahaja tekan link yang telah diberikan. Itulah link yang ada di ruang komen. Mudah-mudahan insya-Allah bermanfaat. Dan juga pada bahagian atas ada link untuk pembelian kitab Ar-Rahiqul Maktum. Dan kita jumpa nanti jam 9. Kepada para sahabat yang baru join, yang belum join grup Telegram Kuliah Umar Aziz, dialu-alukan untuk join grup Telegram Kuliah Umar Aziz. Hanya perlu type di Telegram Kuliah Umar Aziz. Moga-moga ukhuwah kita berkekalan. Apa yang baik daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa nanti jam 9 sebentar lagi. Kita tengok berapa banyak yang kita mampu buat insya-Allah. Terima kasih kepada semua.